Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ustaz Irwan, saudara-saudari, para pendengar Radio IKIM yang dihormati. Kembali kita pada hari ini untuk slot yang kedua bagi program Tafakuh Fiddin, dan saya akan meneruskan pembincangan pengenalan tentang ilmu kalam yang kita telah mulakan pada minggu lepas. Dalam perbincangan yang lepas kita ada ceritakan tentang pengenalan dan ta'arif ilmu kalam dan dalam konteks Abu Hanifah. Dia telah menamakan ilmu kalam ini sebagai fiqhul akbar, sebagai satu cabang ilmu yang seiring ataupun yang selaras ataupun bersama dengan ilmu fiqh yang lain. Dan dalam perbincangan ini juga kita telah huraikan bagaimana fiqhul akbar dan fiqh itu saling melengkapi antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu juga kita dapat fahami bahawa fiqhul akbar ataupun ilmu kalam ataupun ilmu tauhid merupakan asas kepada semua ilmu ataupun semua amalan umat Islam. Dengan itu kita dapat faham bahawa tanpa tauhid, tanpa akidah, segala amalan, segala pegangan, segala anutan umat Islam itu akan terbatal. Di situ nampak antara lain kenapa fiqh yang merujuk kepada akidah itu dinamakan fiqhul akbar, fiqh yang agung berbanding dengan fiqh dalam bab amalan. Dalam memperkatakan tentang ilmu kalam, timbul beberapa persoalan yang umumnya diperdebat ataupun diperkatakan oleh masyarakat. Apakah bentuk ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam berkaitan dengan akidah? Apakah sebenarnya hukum mempelajari ilmu kalam itu? Jika dilihat kepada ta'arifan yang kita sebut sebelum ini, bahawa fiqhul akbar ataupun ilmu kalam ataupun ilmu tauhid itu merujuk kepada ilmu-ilmu yang berkaitan ataupun yang merujuk kepada persoalan akidah, dan akidah itu merupakan asas agama. Secara logiknya, maknanya kita kena faham bahawa hukum mempelajari ilmu kalam itu adalah wajib. Sebab tanpa ilmu tersebut, umat Islam tak mungkin dapat memahami akidah yang dipegang dan meyakininya. Namun, kita dengar suara-suara ataupun dakwaan-dakwaan yang cuba mempertikaikan tentang peri pentingnya mempelajari ilmu kalam, khususnya apabila mereka merujuk kepada ilmu kalam yang agak teknikal. Jadi apa sebenarnya pandangan ataupun sikap para ilmuwan kita, khususnya ulama salaf berkenaan ilmu kalam? Sebab biasanya golongan ini dia mengaitkan pandangan penolakan ilmu kalam itu dengan tokoh-tokoh ulama salaf yang awal, khususnya imam-imam yang 4, terutama Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya pandangan mereka tentang perkara ini? Secara dasarnya kalau kita lihat, dan kitab yang akan kita bacakan nanti adalah kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah, yang merupakan salah seorang pengasas mazhab utama dalam Islam, iaitu mazhab Hanafi. Dan beliau adalah termasuk dalam kalangan salafus salih yang menyumbang kepada pembangunan ilmu-ilmu Islam di peringkat awal. Daripada penulisan beliau tentang ilmu kalam ini jelas menampakkan bahawa ilmu kalam itu bukan sesuatu yang terlarang. Namun terdapat beberapa petikan, beberapa kenyataan daripada tokoh-tokoh ini yang dieksploitasi oleh setengah golongan untuk menyokong tafsiran mereka yang mengatakan bahawa ilmu kalam itu suatu ilmu yang asing, ilmu yang tidak dianjurkan oleh Islam, kerana Islam tidak menganjurkan suatu bentuk ilmu yang sulit dan teknikal sedemikian. Jadi, bila kita lihat kepada kenyataan-kenyataan dan konteks kenapa para imam tersebut mengkritik pengajian ilmu kalam, sebenarnya dia tidak merujuk kepada akidah sebagai suatu pegangan ataupun ilmu yang boleh membantu umat Islam memahami akidah tersebut. Tapi dia merujuk kepada aliran-aliran tertentu yang mengeksploitasi pendekatan-pendekatan tertentu untuk menyebarkan fahaman-fahaman ataupun akidah-akidah yang
sesat, yang terseleweng ataupun yang disebut sebagai bid'ah. Dan ini kalau di peringkat awal merujuk kepada golongan-golongan seperti Mu'tazilah dan seterusnya, Syiah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat kepada penglibatan ataupun komen-komen ataupun penulisan para ilmuwan awal golongan salafus salih tentang ilmu kalam, kita dapati bahawa memang mereka ada menyumbang, mereka ada mengarang dan mereka ada terlibat secara langsung dalam perdebatan dengan golongan-golongan yang disebut sebagai menyeleweng tadi untuk mempertahankan akidah. Dan ini selaras dengan apa yang kita sebut sebelum ini sebagai satu daripada definisi ilmu kalam, iaitu ilmu untuk mengisbatkan akidah, untuk nak menetapkan, untuk mengemukakan apakah akidah-akidah yang perlu kita pegang. Dan dalam masa sama, ilmu kalam ini juga adalah ilmu untuk memungkinkan kita mempertahankan akidah, menjawab tohmahan-tohmahan daripada golongan-golongan yang sesat, yang cuba nak memutarbelikkan ataupun yang cuba untuk menimbulkan keraguan umat Islam terhadap akidah yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi penglibatan tokoh-tokoh ini, sama ada secara praktikal ataupun secara ilmiah dengan penulisan dan penghasilan karya-karya yang bermutu, ini menunjukkan bahawa mereka peka dan mereka sedar tentang peri pentingnya ilmu ini. Cuma mereka tahu di mana limit dan apa peranan sebenar ilmu tersebut. Dan kita lihat sebenarnya dalam konteks yang kita akan baca nanti, Abu Hanifah sebenarnya yang saya sebut tadi ada menulis karya. Dalam konteks kita kat sini kita akan baca kitab Fiqhul Akbar yang memang khusus ditulis untuk membahaskan persoalan-persoalan akidah, dan dia menggariskan dasar-dasar utama yang perlu dipegangi oleh umat Islam dengan hujah dan asas-asasnya. Di samping karya itu, dia juga menulis karya-karya lain yang juga menyentuh persoalan-persoalan akidah, seperti misalnya Fiqhul Absar, ataupun risalah-risalah yang dihantar kepada sahabat-sahabat ataupun wasiat-wasiat yang diwasiatkan kepada murid-muridnya. Itu bila diteliti memang mengandungi banyak persoalan-persoalan dan pembincangan akidah yang secara jelas menunjukkan bahawa Imam Abu Hanifah sememangnya mengakui pentingnya ilmu ini, dan penyusunan beliau terhadap persoalan-persoalan akidah dalam karya-karya ini telah sebenarnya menjadi asas kepada pembangunan penulisan karya-karya akidah selepas itu, khususnya dalam aliran Maturidiyah yang merupakan salah satu daripada mazhab ahli sunnah dalam akidah. Kita lihat juga misalnya beliau pernah berdebat dengan golongan yang etis, yang mengingkari kewujudan Allah SWT. Kisah-kisah beliau dengan golongan etis ini boleh kita baca hatta dalam kitab-kitab Jawi, banyak dinukilkan bagaimana apabila beliau suatu masa dicabar oleh golongan etis untuk beliau buktikan tentang kewujudan Allah SWT. Dalam satu kisah, setelah dicabar, beliau mengemukakan ataupun membuat seakan temu janji untuk bertemu dengan golongan yang etis tersebut di suatu tempat pada suatu masa tertentu. Dan kemudian bila tiba masa berkenaan, beliau sengaja datang lewat ke pertemuan tersebut. Setelah sekian lama menunggu, kemudian barulah Abu Hanifah sampai ke tempat tersebut, dan apabila ditanya kenapa beliau lewat, beliau menceritakan bahawa saya datang daripada kampung di seberang sungai. Bila sampai di tebing sungai, tak ada sampan yang boleh membawa saya menyeberangi sungai. Jadi saya tunggu kat situ. Tiba-tiba sebatang pokok yang tumbuh di tebing sungai itu tumbang dan kayunya membelah
kemudian membentuk sampan, kemudian saya naik sampan itu. Akhirnya saya dapat sampai ke sini walaupun terlewat. Jadi mendengarkan cerita itu, golongan etis itu dia yalah, tertanya-tanya macam mana mungkin sebatang pokok boleh tumbang dan akhirnya pecah menjadi papan, kemudian membentuk menjadi sampan dan seterusnya tanpa ada pencipta. Jadi dengan persoalan itu Abu Hanifah terus menjawab, demikianlah juga dengan alam ini. Mana mungkin alam yang sebegini hebat dengan keunikan dan sistem yang lengkap terjadi tanpa pencipta. Pasti di sana ada pencipta yang lebih hebat daripada alam ini. Di situ kita nampak. Maksudnya, kreativiti Abu Hanifah dalam mendepani cabaran-cabaran berkaitan akidah. Dalam kes tadi, golongan yang anti ataupun yang etis, yang menafikan kewujudan Allah SWT itu, ditangani secara bijak, yang akhirnya menarik perhatian akal golongan tersebut untuk memikir dan akhirnya memahami tentang hakikat penciptaan dan bahawa di sana ada Allah SWT, ada Tuhan yang mencipta alam ini. Jadi itu antara contoh-contoh cerita yang kita boleh baca bagaimana penglibatan para imam khususnya Abu Hanifah ini dalam kaitan dengan usaha mengisbatkan untuk menetapkan akidah tentang kewujudan Allah dan mempertahankan hujah serta menolak pandangan golongan yang menafikan kewujudan Allah Taala. Begitu juga bila kita lihat kepada Ibn Hanbal, Imam Ibn Hanbal yang terkenal dengan kisah mehnah dia apabila berhadapan dengan kerajaan yang dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, tetap mempertahankan tentang isu kekadiman Al-Quran, bahawa Al-Quran itu suatu yang qadim, bukan suatu yang baharu. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan seperti kitab yang ditulis oleh manusia. Beliau mempertahankan dan mengemukakan hujah dan sanggup akhirnya dihukum, dipenjara demi mempertahankan akidah itu. Jadi mereka para ulama salaf ini serius dalam mempertahankan akidah itu, dan berdasarkan pengalaman dan hujah-hujah yang mereka dengar daripada para penentang ataupun golongan-golongan yang tersasar dalam akidah mereka ini, mereka menulis berbagai karya. Dalam kes Imam Ibn Hanbal, dia ada menulis satu kitab, Ar-Raddu ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Maknanya kritikan terhadap golongan zindik, golongan yang menafikan agama, menafikan Tuhan, dan golongan Jahmiyah. Jadi penglibatan mereka dalam penulisan dan dalam aktiviti mempertahankan akidah, berdebat dan sebagainya, ini menunjukkan bahawa ilmu itu sendiri mempunyai tempat tertentu yang penting, yang apabila dimanfaatkan sebaiknya, dia mampu mempertahankan akidah, menolak, memperjelaskan sebarang kekeliruan yang wujud dalam masa tersebut. Dan dalam konteks kita sekarang, kita boleh lihat persoalan-persoalan akidah merupakan persoalan-persoalan yang besar, ramai dan banyak kekeliruan yang kita boleh dengar saban hari. Jadi kalau kita lihat daripada contoh-contoh ini, tidak sepatutnya kita mengaitkan tokoh-tokoh ini dan kenyataan-kenyataan mereka sebagai hujah untuk akhirnya kita menolak pengajian dan pembelajaran ilmu akidah, ilmu kalam sebegini. Jadi itu secara dasarnya apa yang kita boleh ketengahkan di sini tentang pandangan dan sikap salafus salih tentang ilmu tersebut. Jadi berdasarkan di situ, apa yang kita perlu lihat bila berhadapan dengan isu tentang pengajian ilmu akidah, ilmu kalam ini, kita perlu bezakan di antara akidah sebagai pegangan dengan akidah sebagai ilmu yang dipelajari dan diajar dari generasi ke generasi. Sebagai pegangan, memang kita lihat dalam karya-karya ulama ahli sunnah pun, untuk
menjadikan seseorang itu sah dan diterima keimanannya, dia tak perlu mempelajari ilmu ini secara terperinci. Kalau kita lihat dalam sistem kita sekarang di sekolah-sekolah, pengajian ilmu fardu ain, asas-asas akidah diajar sedemikian. Dan apabila mereka menerima, pelajar-pelajar itu menerima akidah itu, kita boleh yakin bahawa akidah mereka benar. Jadi sebagai akidah yang dipegang, akidah yang didokong, dia cukup untuk mereka faham secara dasar dan pegang akidah itu, dan berdasarkan akidah itulah mereka melakukan segala amalan. Mereka percaya bahawa Allah itu esa, Allah itu wujud, Allah itu bukan dua, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, Allah itu tidak sama dengan alam ini, Allah itu tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah SWT, bahawa Nabi itu benar, bahawa Nabi itu diutuskan oleh Allah, kan, malaikat itu benar, Al-Quran dan sebagainya. Dengan memahami secara dasar gitu sebagai pegangan, itu cukup untuk mengisbatkan benarnya iman seseorang itu. Dan ini kenyataan-kenyataan itu memang boleh kita jumpa dalam Al-Quran dalam bentuk yang jelas dan terang. Bila kita baca Al-Quran, baca hadis tentang rukun-rukun iman, jelas dinyatakan apakah perkara-perkara yang perlu kita imani berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Nabi, kitab, malaikat, hari akhirat dan seterusnya. Jadi sebagai memahami dan mendokong akidah demikian, dia cukup sebagai seorang yang beriman. Namun kita tak boleh nafikan, di samping pegangan itu, di samping aspek pegangan itu, perkembangan masa menuntut sesuatu ilmu itu disusun, sesuatu ilmu itu dikembangkan, kan? Kita umpamakan macam ni, kalau kita lihat masa kita kecil dulu, kita mula belajar bercakap, kita tak tahu apa yang dikatakan sebagai kata nama, kata perbuatan secara terperinci. Tapi kita tahu ini makan adalah perbuatan, nama adalah nama, dan kita boleh menggunakan istilah-istilah dan perkataan-perkataan itu untuk bertutur dan berkomunikasi tanpa kita memahami secara terperinci tentang kualiti apa yang kita sebut itu. Namun bila umur kita makin meningkat, kita mungkin berhadapan dengan situasi di mana kita perlu memahami secara yang lebih khusus tentang apa yang kita pertuturkan itu. Di situ kita mula belajar ilmu itu. Jadi sama juga dalam konteks akidah ini. Di peringkat awal kita diajar tentang asas-asas akidah, dan kita yakin, dan kita membenarkan, dan kita beriman, dan berasaskan iman itulah kita melaksanakan amalan-amalan keislaman kita. Kemudian bila sampai di satu tahap, kita mungkin ingin mengetahui dengan lebih terperinci tentang apa yang kita pegang, apa yang kita imani itu. Di situ kita akan mula mempelajari satu persatu. Sama juga dalam konteks perkembangan ilmu. Ilmu-ilmu yang kita lihat sekarang, memang peringkat awal tak ada ilmu itu disusun oleh para ilmuwan pada zaman awal. Pada zaman Rasulullah memang tak ada apa yang dinamakan sebagai ilmu tauhid, apa yang dinamakan sebagai ilmu fiqh. Tetapi mereka mengamalkan, mereka beriman, dan iman mereka jelas, dan mereka beramal dengan ikutan yang jelas daripada Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Tapi tak ada tuntutan untuk akhirnya mereka menyusun satu persatu ilmu tersebut dengan susunan yang lengkap dan sempurna untuk diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Namun apabila berkembang umat Islam, masyarakat Islam meluas, para ilmuwan menghadapi pelbagai cabaran-cabaran daripada penganut-penganut agama lain, mereka mula menyusun, mengenal pasti apakah masalah-masalah yang timbul, apakah isu-isu yang dibangkitkan dalam berkaitan akidah, dan mereka menyusun, dan akhirnya terbentuklah apa yang dinamakan sebagai ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fiqhul akbar dan seterusnya. Dan ini yang kita kadang-kadang salah faham, kan, mempelajari secara terperinci ilmu dalam bentuk pengkhususan sedemikian, apakah ianya suatu yang umumnya perlu disebarluaskan secara yang mutlak, ataupun dia ada syarat-syarat tertentu. Dan ini yang kadang-kadang masyarakat keliru.
Jadi kalau kita lihat daripada perkembangan pegangan dan ilmu tadi, memang apa yang dikatakan sebagai fardu ain itu adalah pegangan itu. Selagi kita boleh berpegang dan yakin dengan akidah yang lengkap dan dasar yang jelas, maka itu perlu, setiap orang perlu meyakini dan perlu mempunyai ilmu yang asas dan pegangan yang asas itu. Dan itu yang dikatakan sebagai fardu ain itu. Namun apabila kita pergi kepada ilmu yang lebih khusus, yang agak teknikal, yang akhirnya memungkinkan kita mempertahankan akidah dalam bentuk yang ilmiah, yang lengkap, yang sempurna, ini bukan suatu yang dilihat sebagai fardu ain kepada semua orang. Kan? Sama juga dalam ilmu lain, dalam bidang fiqh misalnya, kita hanya perlu tahu ibadat-ibadat asas untuk memungkinkan kita melaksanakan ibadat itu. Tapi hal-hal yang bersifatkan khilafiyat, hujah, sumber-sumber yang terperinci, itu bukan suatu yang fardu ain kepada semua orang. Itu adalah tugas dan tanggungjawab para ilmuwan yang menekuni bidang-bidang pengkhususan itu. Jadi dalam hal ilmu kalam pun sama juga. Kita boleh lihat dalam kaitan pegangan, itu adalah fardu ain. Setiap daripada kita perlu memahami secara dasar, secara asas tentang apa yang kita pegangi, apa yang kita imani, supaya nanti kita tahu tentang apa yang kita beriman dengannya. Namun untuk menguasai secara terperinci ilmu tersebut dengan segala hujah yang terperinci dan mampu mengenal pasti hujah-hujah lawan dan menolak dengan hujah-hujah yang jelas, itu dah dikira sebagai suatu yang agak teknikal dan agak khusus. Dan ini dilihat oleh para ilmuwan sebagai fardu kifayah. Dengan maksud perlu ada di kalangan umat Islam yang menguasai ilmu pada tahap sedemikian. Dengan alasan sekiranya terdapat sebarang isu yang timbul, maka mereka lah yang bertanggungjawab untuk memperjelas, mempertahan dan menangkis segala hujah-hujah yang menyeleweng di situ. Jadi ini yang akhirnya kita lihat tokoh-tokoh ahli sunnah mengumpamakan ilmu kalam yang bersifat teknikal itu sebagai seumpama ubat yang hanya diperlukan bagi mereka yang sakit. Kan? Kita tak sentiasa makan ubat. Bila kita sakit baru kita makan ubat. Jadi sama juga. Kalau kita tak menghadapi masalah dalam akidah, kita tak pernah timbul keraguan, kita tak pernah terlintas sebarang kesangsian dalam iman kita, dalam hati kita, dalam akal kita tentang akidah, kita tak perlukan ilmu ini. Namun apabila timbul persoalan, apabila timbul suatu keraguan, kita kena selesaikan. Sebab kita tak boleh biarkan kita beriman dalam keadaan yang samar, yang ragu, yang penuh dengan syak dan sebagainya. Di situ perlu kan. Dan ini yang akhirnya akan dibekalkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang menguasai ilmu tadi sebagai ubat untuk mengubati sakit akidah kita itu. Kan? Jadi pada tahap itu juga, sebagaimana doktor, dia akan melihat pesakit dia tu pada tahap mana. Kalau keraguan dia tu hanyalah keraguan yang asas, jadi ubat yang diberi hanyalah ubat yang asas. Kalau keraguan itu, sakit akidah dia itu merupakan sakit yang begitu kronik, dia kena bagi dos yang lebih keras kan, dengan hujah yang lebih terperinci. Itu kita lihat, maknanya akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid sebagai ilmu, dia bukan secara mutlaknya perlu dipelajari semua, tapi bukan juga secara mutlaknya perlu dibuang semua. Ada golongan-golongan tertentu yang memerlukan. Jadi golongan ini perlu disediakan ubat tersebut. Ada golongan tertentu dia tak mampu sekadar hujah-hujah asas untuk meyakinkan dia tentang akidah. Jadi dia memerlukan hujah-hujah yang lebih terperinci yang telah digariskan oleh para ilmuwan kita. Jadi dalam konteks melihat kepada keperluan ilmu, kepada pendetilan dalam pembahasan ilmu kalam, ulama telah menyusun dan dia mengenal pasti tentang penyakit-penyakit dan ubat-ubat yang sesuai. Penyakit-penyakit akidah dan ubat-ubat yang sesuai. Kan, dalam konteks kita sekarang, sama ada kita sedar atau tidak, penyakit akidah yang kita hadapi sekarang
sebenarnya agak kritikal dan dia suatu yang berlainan daripada penyakit-penyakit yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebab tu kita kena lihat dalam menangani fahaman-fahaman semasa yang menyentuh persoalan-persoalan akidah, apakah pendekatan-pendekatan yang sama yang digunakan oleh para ilmuwan dulu masih lagi relevan untuk kita ketengahkan, ataupun kita perlu menambah, mengemaskini, mengubah suai apa yang telah sedia ada dalam karya-karya ilmuwan terawal untuk disesuaikan dengan penyakit yang dihadapi oleh umat kita sekarang berkaitan dengan isu-isu akidah. Jadi ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan yang menguasai ilmu tadi, yang dikatakan sebagai fardu kifayah tadi. Namun bagi mereka yang tidak menghadapi masalah, dia boleh kekal dan berterusan sedemikian. Sebab itu kita lihat bila orang berhujah bahawa ilmu kalam itu bukan suatu ilmu Islam kerana dia tiada pada zaman Rasulullah. Bukan kerana masyarakat Islam pada zaman Rasulullah tidak memahami apa yang kita faham, sebab dia tak ada ilmu itu. Pemahaman itu dia boleh faham tanpa ilmu itu, kan? Khususnya apabila mereka dididik langsung daripada Rasulullah dan mereka tidak berkesempatan untuk menyusun satu ilmu yang lengkap sebagaimana yang kita dapat sekarang. Sama juga macam bila kita ceritakan tentang ilmu-ilmu lain yang berkembang sekarang. Apakah perkembangan ilmu yang semasa ini kita boleh hukum sebagai sesuatu yang bukan Islam, yang tidak ada dalam Islam, hanya kerana ilmu itu tidak wujud pada zaman Rasulullah? Ini yang kadang-kadang orang keliru. Jadi apa yang kita tegaskan di sini, kita perlu bezakan di antara akidah sebagai suatu pegangan, akidah sebagai suatu anutan yang mungkin boleh diyakini hanya berasaskan hujah-hujah dan bukti yang langsung daripada Al-Quran dan Hadis, dan antara ilmu yang memang disusun secara lengkap oleh para ilmuwan, dibangunkan semenjak daripada awal Abu Hanifah seterusnya, sehingga kan lahir apa yang dinamakan sebagai ilmu kalam, yang sebenarnya penting untuk dipelajari, khususnya bagi mereka yang ingin menyumbang dalam mempertahankan akidah, dalam mengisbatkan akidah dengan suatu pendekatan yang sistematik dan lengkap. Jadi kalau kita boleh bezakan situ, dia tak akan timbul lagi isu sekarang ni, ini haram ke, ini harus ke, ini bid'ah ke, ataupun ini tidak, kan? Kita lihat di mana diri kita tu, kan? Jadi sama juga macam ilmu-ilmu lain. Maknanya kalau kita tak perlu belajar. Tapi jangan sampai kita menafikan kepentingan ilmu itu, sebab ada golongan yang memerlukan ilmu itu, kan? Kita kata ilmu perubatan, kita tak perlu tahu proses pengubatan sesuatu penyakit. Tapi ada orang yang perlu mengetahui itu untuk sebab dia terlibat dengan dalam aktiviti mengubati penyakit itu. Jadi kalau kita lihat di situ, kita perlu, bila kita boleh jelaskan kedudukan dua aspek yang berbeza itu, kita akan jelas di mana duduknya ilmu dan di mana duduknya pegangan dan anutan itu. Dan inilah yang perlu kita faham apabila kita membaca tentang perkembangan tradisi dasar ilmu yang berbagai, seperti yang saya sebut tadi. Sebab biasanya bila timbul isu, sebelum wujud suatu isu, kita tahu pada zaman Rasulullah tak timbul isu. Apabila sebarang isu akidah lahir, mereka akan jumpa Rasulullah akan huraikan, dan para sahabat faham dan akur. Namun apabila Rasulullah dah tiada, umat Islam berkembang, masyarakat Islam semakin ramai, dan pertembungan ataupun pergaulan umat Islam dengan bangsa-bangsa lain begitu meluas, mereka akan mula mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, syubhah-syubhah ataupun bangkangan-bangkangan yang sama ada secara langsung ataupun tidak mencabar pegangan dan akidah kita. Di situ ulama akan cuba melihat macam mana nak menangkis, nak menjawab. Dan di situlah mereka mula menyusun persoalan-persoalan yang timbul, dan akhirnya soalan-soalan itu diatur dan dilengkapkan dalam sebuah ilmu. Dalam konteks sekarang pun sama juga, mesti bila kita lihat tentang isu-isu akidah yang moden, kan? Isu yang dilontarkan oleh pengaruh-pengaruh barat. Bagaimana
faham-faham tentang keadilan, faham-faham tentang kebebasan, faham-faham tentang qada dan qadar, free will kan. Dilontarkan, dikemukakan, dan bagi umat Islam yang mungkin tidak mempunyai asas tentang akidah, mereka melihat itu suatu yang benar, yang patut didokong kan. Kita mempunyai kebebasan yang mutlak. Kan? Sedangkan ini, persoalan ini telah lama muncul sebelum ini. Mu'tazilah pernah ketengahkan isu sebegini sebab itu mereka dinamakan sebagai qadariyah yang mendakwa bahawa manusia itu secara mutlak mampu melakukan semua perkara. Kan? Jadi kebebasan untuk melakukan itu telah mula timbul balik, tapi bukan dalam bentuk dan nama yang sama, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi bila kita lihat macam ni, maknanya golongan yang menguasai ilmu itu perlu tampil dan memperjelaskan balik. Jadi daripada sini kita boleh lihat perkembangan ilmu kalam semenjak daripada awal dan seterusnya mula disusun, kemudian dilengkapkan oleh generasi kemudian dan seterusnya, sehinggalah kita lihat sekarang wujud banyak karya-karya utama, karya-karya agung yang menjadi rujukan para ulama dalam bidang akidah, dan salah satunya adalah kitab yang kita akan baca nanti, iaitu kitab Fiqhul Akbar, yang mendapat sambutan pelbagai generasi selepasnya, di mana mereka telah menulis syarah-syarah dan komentari yang banyak, yang insya-Allah kita akan cuba manfaatkan dalam pembacaan kitab tersebut. Jadi untuk itu insya-Allah kita akan mulakan pembacaan ini pada minggu hadapan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.